Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman, pada hari ini dalam slot pentaksiran sumatif. Apa khabar murid-murid sekalian? Ada yang duduk dekat rumah tu sedang baca buku, ada yang sedang buat latihan. Bagus murid-murid sekalian agar kita mudah untuk menjawab ujian-ujian yang diberikan di sekolah. Dan pada hari ini dalam pentaksiran sumatif kita, siapakah tetamu yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bawakan kepada anda tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu penolong pengarah unit kemanusiaan sektor pembinaan instrumen akademik Lembaga Peperiksaan KPM iaitu Cikgu Azlina Mat Isa. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Aiman, terima kasih. Wow, saya rasa teruja sangat dapat bersama dengan Cikgu pada hari ini akan berkongsi tentang pentaksiran sumatif, tentang format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah, tentang sejarah kita pada hari ini. Dan juga bersama dengan kita juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Amirah Huda Muhammad Amir pada SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik Cikgu, jadi murid-murid di rumah dan juga penonton-penonton kita di rumah dah bersedia dah untuk bersama dengan Cikgu pada hari ini untuk slot pentaksiran sumatif. Jadi Cikgu, boleh kita mulakan? Boleh. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Aiman. Kita akan slot kita hari ini kita akan tengok tentang format pentaksiran instrumen bagi mata pelajaran sejarah di sekolah rendah ya. Okey. Seterusnya, untuk ujian akhir sesi akademik sekolah rendah ni dia melibatkan 5 mata pelajaran ya. Tahun 4, 5 dan 6 iaitu melibatkan subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan dah tentulah untuk pelajaran ini iaitu sejarah. Okey, murid-murid. Baiklah. Seterusnya kita tengok pada matlamat mata pelajaran sejarah dalam kurikulum sekolah-sekolah rendah itu sendiri. Yes, kurikulum sekolah-sekolah rendah sejarah adalah nak melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan sejarah. Dan seterusnya memahami perkembangan sejarah tanah air serta memiliki kesedaran sejarah. Dan kenapa ketiga-tiga ini menjadi aspek pentingnya? Kerana kita nak meningkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan murid-murid kita, ya Aiman? Ya, Cikgu. Okey. Baiklah. Seterusnya, dalam mengetahui matlamat itu, barulah kita boleh mengadakan pentaksiran. Jadi dalam pentaksiran, ya, berapa konstruk akan ditaksir berkaitan dengan soalan sejarah ini sendiri. Iaitu pertama, kita nak menguji kemahiran pengetahuan dan kefahaman murid-murid. Dan seterusnya, kemahiran menganalisis yang mana murid-murid akan mencerahkan maklumat-maklumat yang diperolehi. Dan yang ketiga, kemahiran mengaplikasi, seterusnya menilai dan akhirnya murid-murid boleh mempunyai kemahiran menjana idea daripada soalan-soalan yang kita tanya. Baiklah, antara aspek yang paling cikgu-cikgu di luar tu nak tahu sekarang ini adalah bagaimanakah format pentaksiran sejarah sekolah rendah ni, ya, ujian akhir sesi akademik sekolah rendah. Baiklah, untuk ujian akhir sesi akademik sekolah rendah mata pelajaran sejarah, ujian yang dilaksanakan ialah ujian bertulis yang mana terdapat 3 bahagian dalam ujian ini. Ya, yang pertama pada bahagian A itu sendiri terdiri daripada soalan jenis item objektif aneka pilihan yang mana terdapat 20 soalan yang memperuntukkan 20 markah. Ya, satu soalan bermakna 1 markah. Dan seterusnya pada bahagian B, soalan jenis objektif pelbagai bentuk yang mempunyai 4 soalan dan setiap soalan itu merangkumi 5 markah menjadikan dia 20 markah ya untuk keempat-empat soalan. Dan pada bahagian C, soalan yang ditanya adalah tentang respon terhad di mana ada 2 soalan pelajar wajib jawab yang untuk memperolehi 10 markah. Jadi secara keseluruhannya jumlah format pentaksiran kita terdiri pada bahagian A, B dan C yang membawa 50 markah dan tempoh ujian ialah 1 jam 15 minit. Ya, untuk mata pelajaran sejarah tahun 4, 5, 6. Ya, dan kaedah penskoran bagi soalan sejarah ini kita kaedah dichotomous digunakan untuk bahagian A
Dan pada bahagian B dan C itu kaedah penskoran analitik dan holistik. Ya, untuk analitik ni maksudnya setiap satu jawapan tu ada satu markah, dan holistik kita lihat secara keseluruhan untuk respon terbuka. Respon terhad, maaf ya. Okey. Okey, jadi itu dia itu baru permulaan. Permulaan. Jadi kita nak tengok bahagian A, apa yang ada dalam bahagian A. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini pentaksiran sumatif. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran sumatif, dan topik yang kita cerita pada hari ini adalah berkaitan dengan format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah mata pelajaran sejarah. Dan sekarang ni kita nak tengok bahagian A ni nampak macam simple je, tapi mungkin ada perkara-perkara penting yang kita nak lihat dalam bahagian A. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Seterusnya murid-murid, kita lihat pada bahagian A ni ya. Pada bahagian ini terdiri daripada 20 soalan aneka pilihan yang mana murid perlu menjawab ke semua soalan. Ya, item pada bahagian A ini adalah item yang mendapatkan respon yang memerlukan murid memilih daripada pilih respon senarai yang diberikan. Ya. Jadi item objektif digunakan biasanya nak mentaksir pengetahuan murid, kemahiran kefahaman dan kemahiran intelektual serta berfikir murid-murid. Jadi kelebihan item objektif ini ialah ia mampu meliputi skop yang lebih luas, yang mana penggunaan masa lebih cekap. Murid boleh sekurang-kurangnya murid boleh melihat, boleh menjawab soalan dalam masa 20 minit untuk 20 soalan. Ya, kaedah penskoran bagi item objektif ini pula ialah senarai semak bersifat dikotomus, bermaksud satu markah untuk satu jawapan yang betul. Ya, kalau betul satu, maka satulah markah yang yang murid akan dapat. Okey, kita tengok contoh item ni ya, murid-murid. Pertama ini ialah soalan berkaitan dengan kita tengok. Yang pertama pada bahagian atas tu ini adalah salam dia dulu ya. Maklumat berikut berkaitan satu suku kaum di Malaysia. Okey, tujuan ini supaya murid melihat ini, ingat balik ini adalah tajuk tentang apa? Tentang suku kaum di Malaysia. Kemudian kita bagi dia punya stimulus iaitu menggunakan bahasa Malayalam. Pakaian tradisional bagi lelaki ialah dhoti. Jadi soalannya, apakah kaum tersebut? Jadi murid perlu memahami aspek-aspek yang terdapat dalam maklumat yang diberi itu dan kenal pasti kaum apakah yang menggunakan bahasa Malayalam, memakai dan pakaian lelaki ni ialah dhoti. Macam mana, Aiman? Kaum apa ni? Saya rasa cikgu kalau salah betul rasa cikgu. Ya, betul. Kalau betul jawapannya adalah C? Ya, betul. Jawapan dia ialah C ya, iaitu kaum India. Okey, murid-murid, bagus ya Aiman ya. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya item yang kedua boleh berbentuk aneka pilihan. Ya, macam begini. Diberi siapakah tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia? Ya, 1 roman Mat Saleh, 2 roman Datuk Maharaja Lela, 3 roman Tunku Abdul Rahman dan 4 roman Tun Abdul Razak. Jadi jawapan yang diberikan yang perlu dipilih ialah sama ada A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3 dan D 3 dan 4. Baiklah murid-murid, melihat kepada pilihan jawapan ini, jadi murid perlu kenal pasti siapakah tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Ya, ini adalah pelajaran tahun 6 ya. Jadi kalau biasanya pelajar kita tengok Mat Saleh dan Datuk Maharaja Lela itu adalah tokoh yang terlibat pada awal penentangan. Dan tentulah kita boleh awal singkirkan dia. Jadi yang terlibat dalam pembentukan Malaysia ialah jawapannya Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak, iaitu pilihan jawapan D 3 dan 4. Baik, murid-murid boleh? Okey. Ini contoh soalan yang berikutnya. Ya, apakah maksud keluhuran perlembagaan? Ya, yang ini pun pelajaran tingkatan pelajaran tahun 6. Yang pertama A, rakyat menghormati dan mematuhi. B, undang-undang tertinggi negara. C, amalan dilemuni oleh rakyat. Dan D, agama menjadi pegangan utama. Okey, jadi sekali lagi murid-murid perlu kenal pasti apa maksud keluhuran perlembagaan itu. Ini mengingat ya, kita nak mengingat balik semula maksud keluhuran perlembagaan yang telah dipelajari. Jadi jawapan dia
Ialah apa, Aiman? Maaflah anak murid saya seorang je. Saya rasa B lah cikgu. Ya, keluhuran tertinggi negara. Ya, keluhuran perlembagaan bermaksud undang-undang tertinggi negara. Itulah maksud keluhuran perlembagaan. Baiklah. Ini adalah contoh-contoh soalan pada bahagian A, dan saya ada satu lagi. Ya, okey, kita ada dua lagi. Yang ini ya berkaitan dengan diberikan gambar ya Monsoon Cup. So, maklumat berikut berkaitan kejohanan sukan antarabangsa yang dipertandingkan di Malaysia, iaitu Monsoon Cup. Jadi, apakah jenis sukan yang dipertandingkan dalam kejohanan tersebut? Ya, Monsoon Cup, A. Badminton, B. Bola sepak, C. Perahu layar, D. Lumba basikal. Jadi, ini semua adalah apa yang pelajar telah tahu dan belajar dalam kelas. Ya. Jadi, bila Monsoon Cup ini sebenarnya kita tahu ia berkaitan dengan laut. Okey, dah tentulah ianya jawapan dia perahu layar ya, Aiman ya. Betul cikgu. Okey. Dan boleh juga jadi contoh pada bahagian A ini, iaitu soalan-soalan berbentuk begini. Ya, kita bagi gambar atau rajah ini, ya, rajah berikut menunjukkan bendera dan jata sebagai lambang negeri. Jadi pilih padanan yang betul bagi rajah tersebut. Ya, ini agak tinggi arasnya sebab pelajar perlu tahu benderanya dan perlu tahu jatanya. Okey, kalau kita tengok kepada soalan ini, A diletakkan bendera Terengganu dan jata, kemudian B Sabah dan jata, bendera C Pulau Pinang dan jata, kemudian D adalah bendera Selangor dan jata. Jadi kalau kita tengok, Aiman tengok, okey, rasa yang mana jawapan dia? Jawapannya yang betul adalah A dan B betul cikgu. A dan salah. B betul? A Pahang cikgu. A Pahang. Dan B Sabah. Betul cikgu. Okey, jadi jawapan dia B, Sabah tu ya. Sebab kalau C kita tengok Pulau Pinang, jata dia itulah jata Johor. Johor, betul. Kan? Dan D adalah Pulau Pinang juga. Ya. Okey. Baik cikgu. Alright, Ini kalau bagus kita lihat anak murid saya ni. Terima kasih cikgu. Ini Okey. bahagian A yang mana Ya. murid-murid tak boleh lepaskan peluang kena dapat semua markah-markah di bahagian A, betul cikgu? Betul. Ya, kerana- sekurang-kurangnya 20 markah dalam tangan. Oh. 20 jawab betul, satu markah, satu betul, satu markah. Mungkin saya ada satu soalan cikgu. Ya. Mengapakah mata pelajaran sejarah dimasukkan dalam ujian akhir sesi akademik cikgu? Oh, bagus ya soalan tu Aiman. Sebenarnya kenapa kita perlu masukkan ini kerana sejarah adalah mata pelajaran wajib lulus dalam SPM ya, bermula tahun 2013. Jadi kita nak sediakan pelajar ini ke arah masa depan nanti. Ya, kita nak sediakan pelajar kita kepada teknik-teknik cara menjawab dan untuk pelajar tahu bahawa mata pelajaran sejarah ini sangat penting ya, Aiman. Kita sekolah daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, SPM adalah satu sijil yang sangat penting untuk pelajar-pelajar kita. Betul. So kalau tak lulus SPM, maka tak ada sijil persekolahan. Jadi sebab itu kita masukkan di dalam ujian akhir sesi akademik bermula pada tahun 456 supaya pelajar lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang lebih penting di masa depan nanti. Betul cikgu. Ini baru selesai bahagian A. Ya, betul. Selepas ni kita nak cerita bahagian B, mungkin lebih mencabar cikgu. Ya, Tapi betul. sebelum kita nak rehat, saya ada satu soalan yang nak tanya kepada cikgu lah. Boleh. Berkaitan dengan boleh tak murid-murid kita ni menjawab soalan dalam dua bahasa cikgu? Dua bahasa. Dua bahasa, boleh ke? Okay. Sebenarnya untuk soalan sejarah ini kita ada untuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah jenis kebangsaan Cina. Okey, dan mereka ada soalan-soalan dalam bahasa mereka sendiri. Kita dah alih bahasa di soalan itu dalam bahasa yang dituturkan di sekolah. Tetapi sekiranya pelajar di SK, sekolah kebangsaan, ingin menulis jawapan dalam bahasa Inggeris untuk yang bertulis itu, tak jadi masalah sekiranya guru memahami bahasa yang ditulis oleh pelajar itu. Ya, Aiman ya? Itu dia. Maknanya bergantung kepada cikgunya lah kan. Ya. Okey, baik cikgu. Lepas ni kita nak cerita pasal bahagian B pula ya. Ya, okey. Baik murid-murid nak tahu bahagian B mungkin lebih mencabar. Kita kembali selepas ini pentaksiran sumatif. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufyan Azman dalam pentaksiran sumatif. Hari ini kita cerita tentang format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah dalam mata pelajaran sejarah. Baik, cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan?
Okey, kita untuk segmen seterusnya ni kita akan lihat bahagian B ya murid-murid. Ya, dalam bahagian B ini disediakan 4 soalan objektif pelbagai bentuk yang mana murid perlu jawab semua soalan yang disediakan. Okey, untuk objektif pelbagai bentuk ni sebenarnya terdapat pelbagai jenis atau cara yang kita boleh tanya ya. Itu ada item yang berbentuk memilih respon atau item yang berbentuk mengemukakan respon. Okey, untuk yang berbentuk memilih respon, aneka pilihan dan aneka gabungan tadi kita dah tanya di pada bahagian A. So seterusnya pada bahagian B ini kita boleh tanya soalan penegasan atau beri alasan, padanan atau benar atau palsu, isi tempat kosong atau menyatakan betul atau salah bagi soalan-soalan yang dikemukakan. Okey. Alright, kita tengok kepada contoh item. Okey, bahagian B. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okay, ada 5 soalan yang diberi pernyataan dan pelajar perlu tanda sama ada right atau pangkah. Okey. Ya, kita tengoklah satu soalan ya. Kepercayaan animisma berpegang kepada jalan 8 lapis mulia. Ini berkaitan dengan jalan 8 lapis ni penganut agama Buddha. Jadi adakah kepercayaan animisma ni berpegang kepada jalan 8 lapis mulia? Jawapan dia ya, kalau untuk pelajar di sekolah dia belajar jadi untuk kita ni mungkin dah lama tinggal ya, sebenarnya pelajar boleh jawab di sini, boleh tanda jawapan sama ada betul atau salah. Ya, yang begini kepercayaan animisma ni berpegang 8 lapis mulia, jalan 8 lapis mulia ni salahlah jawapan dia murid-murid. Okey, agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Betul, cikgu. Ini betul. Okey. Ya, kemudian C, dia bagi soalan yang ketiga. Batu bersurat di Sungai Teresat membuktikan kedatangan Islam ke Terengganu. Betul ke? Betul, cikgu. Ingat balik, betul kan? Okey, apa yang kamu dah belajar, kamu ingat, kamu tanda right, dapat 1 markah. Betul-betul. Dan soalan D, agama Islam jadi agama rasmi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Tidak. Agama Islam, agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Oh, ya? Maafkan saya, cikgu. Ya, tak apa. Ya, benda dah lama kita tinggalkan. Tetapi begitulah jawapan dia. Untuk pelajar di tahun ini, kalau tak silap saya, pelajaran masa tahun 5, agama rasmi zaman Kesultanan Melayu Melaka ini betul jawapan dia. Dan perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan rakyat Pasai memeluk agama Islam. Juga betul. Okey, jadi untuk semua ini sekiranya pelajar dapat jawab 5 soalan betul, maka 5 markah lah dia akan dapat. Okey, boleh juga ditanya bentuk soalannya begini diberikan gambar raja, disuruh lengkapkan dan diberi jawab soal dah ada jawapan di situ ya. Hanya pelajar perlu kenal pasti atlet-atlet kebanggaan negara. Tapi saya rasa ini Aiman confirm boleh jawab. Boleh, cikgu. Ya. Ini kita punya tokoh, cikgu ya. Ya. Okey, Lee Chong Wei, badminton. Nicole and David, squash. Muhammad Azizul Asni Awang, Lumba basikal. Ya, Pandela Rino. Terjun papak anjat. Ya, dan Abdul Malik Muhammad Noor. Mak, yang ni bina badan. Ya. Jadi murid-murid kita kena ingat dan tahu tentang tokoh-tokoh ini. Ini tokoh-tokoh ahli sukan kita ya. Jadi betul 5 markah tadi tu Aiman dapat. Alhamdulillah. Dah 10 dah. Okey, dan boleh juga menjadikan soalan berbentuk begini isi tempat kosong. Kita beri dah soal pilihan jawapannya dan hanya pelajar perlu isikan tempat kosong mengikut jawapan yang sesuai. Ya. Saya rasa tak perlulah kita baca soalan ni. Sebabnya jawapan memang dah ada. Pilih saja mana betul dan ayat yang sesuai dan ingat. Kak Aiman nak cuba baca soalan nombor A itu apa jawapan dia? Boleh, cikgu. Pemerintah tertinggi dalam negeri. Sultan ialah pemerintah tertinggi dalam negeri. Ya, sangat mudah Kak Aiman kan soalan begini. Jadi saya anggapkan murid tahun 4, tahun 5 memang boleh jawab lah ya. Okey. Alright, dan boleh juga jadi soalan berbentuk peta yang mana pelajar perlu kenal pasti peta di Malaysia ini. Ya, ini adalah peta negara Malaysia dan kenal pasti negeri yang bertanda. Dekat situ dia bagi PQR. Okey, di PQR itu terletak di semenanjung Malaysia. Kemudian kenal pasti juga negeri, ibu negeri yang bertanda S dan T. Ya, ibu negeri yang sini ini dah kenal negeri, kena tahu ibu negerinya. Saya tanya ibu negeri T. Ibu negeri T. T itu adalah negerinya ialah Sabah. So ibu negerinya Sabah
Kuching Sarawak. Sabah Kota Kinabalu. Ya, Kota Kinabalu. Kat sini pelajar perlu ingat dua perkara. Tahu negerinya dan kemudian tahu ibu negerinya. Bagus ya, Aiman. Terima kasih, Cikgu. Alhamdulillah. Okey, ini adalah contoh soalan untuk bahagian B. Baiklah. Okey. Jadi kita... Boleh, Cikgu. Okey, Itu bahagian B. ini bahagian C. Dan kita nak pergi ke bahagian C pula. Ni mungkin lebih mencabar, Cikgu. Ya. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh. Silakan, Cikgu. Okey, ini penulisan ya. Daripada soalan C ini, 2 soalan respon terhad akan diberi. Sekali lagi, murid perlu menjawab ke semua soalan yang dikemukakan. Pada bahagian C ini, dia memang agak mencabar, Aiman. Sebab murid perlu menulis jawapan tu, dan sebenarnya jawapan soalan pada bahagian C ini fokusnya kepada tugasan item yang ada tujuan yang khusus. Okey. Jadi bentuk respon yang kita harapkan dari murid ini melalui skop yang ditanya dan markah yang disertakan di tepi soalan itu. Itu memberi idea kepada murid banyak mana jawapan yang perlu ditulis. Panjang dan respon jurangan jawapan yang disediakan itu menentukan respon murid ya. Dan murid perlu beri respon dalam satu frasa atau beberapa ayat atau mungkin satu perenggan tertakluk kepada bentuk soalan yang ditanya. Dan item ini biasanya ialah item jenis kebat dia, perlukan kemahiran menguji kemahiran aplikasi, kemahiran murid membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan mungkin juga kemahiran-kemahiran lain ya, seperti menilai dan seterusnya. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, soalan tu dia ada pecahannya ya. Okey, A, nyatakan sukan, dia dah pergi. Nyatakan sukan yang disertai Malaysia di peringkat antarabangsa. Sini 2 markah, diberikan 1 roman, 2 roman. Maknanya pelajar hanya nyatakan saja sukan apa yang Malaysia sertai di peringkat antarabangsa. Tadi kita dah ada kan Monsoon Cup. Betul. Dan kita juga boleh masuk acara, kita Badminton. juga Commonwealth. Dia sukan di peringkat antarabangsa. Commonwealth. Okey, sukan Olimpik. Okey. Bagaimanakah yang ke B pula, bagaimanakah aktiviti sukan dapat memupuk semangat perpaduan? Kalau kita tengok pada soalan bahagian B ini memerlukan murid menulis dalam frasa. Ya. Bagaimana aktiviti sukan ini dapat memupuk semangat perpaduan. Jadi murid perlu menulis dalam ayat yang penuh, 3 markah tu sekurang-kurangnya letaklah 3 perkara. Ya, dapat memupuk semangat perpaduan melalui menyertai acara yang terdiri pada pelbagai kaum. Ya, Aiman ya. Lagi apa lagi kita nak menyertai perpaduan tu, semangat perpaduan. Pasukan sorak, Cikgu. Ya, pasukan sorak. Tu paling suka seronok kan, pasukan sorak. Dan yang ketiga je mungkin semangat nak memupuk semangat perpaduan itu melalui kerjasama satu pasukan. Kalau kita main bola sepak kan tak boleh bergaduh kan. Kita kena rancang bersama. Okey. Jadi ini nak memupuk semangat perpaduan pelbagai kaum melalui aktiviti sukan yang dipertandingkan. Jadi pelajar perlu tulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Maknanya gabung ketiga-tiga ayat ke ataupun 1, 2 dia dan 3? Gabungkan menjadi satu frasa. Satu perenggan. Baik, ya? Sebab kita nak melatih pelajar kita menulis. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Saya contoh soalan seterusnya. Okey, baik, Cikgu. Okey. Kita bagi rukun negara. Di sini ada kita rukun negara tu kan kita tak bagi kan, takut pelajar lupa pula kan. Betul. Okey, soalan dia, mengapakah prinsip rukun negara dibentuk? Okey, ini dah ada. Pelajar dah belajar kenapa rukun negara itu dibentuk ya. Okey, jadi ini berkaitan dengan maklumat berkaitan dengan prinsip rukun negara. Okey, saya tak nak nyatakanlah siapa saya kita tengok yang B ni, soalan kedua. Nyatakan cara anda mengamalkan prinsip rukun negara kelima dalam kehidupan seharian. Kalau rukun negara kelima tadi, dia adalah kesopanan dan kesusilaan. Okey, murid-murid. Jadi soalan dia nyatakan cara anda. Di sinilah kita nak menguji pelajar memberi idea atau menulis apa pun yang mereka fikirkan betul. Jadi pemakahannya secara holistik. Dia boleh tulis apa je, Aiman. Okey. Macam mana dia nak amalkan prinsip rukun negara yang tata susila tadi? Dia mungkin boleh bila keluar rumah pagi mengucap salam pada jiran sebelah rumah yang berlainan agama. Kan itu. Jadi 3 markah itu tulislah 3 perkara yang menyebabkan pelajar ini boleh mengamalkan prinsip rukun negara yang kelima itu tadi dalam kehidupan seharian, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Seorang yang sopan dan susila mengikut rukun negara, bagaimana amalannya? Betul. Boleh, Aiman? Boleh. Kalau Aiman rasa apa lagi jawapan ni kita boleh letak? Caranya adalah kita menunaikan solat 5 waktu. Okey. Sebab kita berdasarkan rukun yang pertama tu, Cikgu.
ketaatan kepada Tuhan. Aiman. Yang percaya tadi kepada tu Tuhan. soalan dia tengok dia nak yang kelima je Aiman. Oh, yang Jadi kelima tak perlu saja. kita tulis yang pertama tu. Oh, kesopanan dan kesusilaan. Ya, jadi fokusnya sebab tu pada soalan itu dia ada dinyatakan dia tuliskan rukun negara itu supaya pelajar hanya fokus pada yang kelima sahaja. Alah cikgu, saya tak fokus tadi. Jadi mungkin kita boleh membantu kejiranan kita cikgu? Ya, betul. Kan ada Okey. kejiran kan selalu buat majlis. Betul. Kita hormatlah kat jiran-jiran tetangga kita. Jadi benda tu ada dalam rukun negara itu Baiklah. Okey, baik Bagus, cikgu. Aiman. Jadi terima kasih cikgu. Tak apa, hilang fokus sikit. Tadi rupanya yang kelima dia nak buat. Tapi saya ada satu soalan lah cikgu. Ya, boleh. Kalau kita lihat soalan-soalan yang diberikan ini daripada lembaga peperiksaan. Boleh tak kalau pihak sekolah dia nak buat soalan sendiri daripada pihak sekolah? Boleh ke cikgu? Okey, untuk ujian akhir sesi akademik sekolah ini, kesemua peperiksaan menggunakan soalan daripada lembaga peperiksaan. Semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan menggunakan soalan yang disediakan oleh lembaga peperiksaan untuk ujian akhir sesi akademik. Itu dia. Jadi soalan itu mungkin lebih berkualiti cikgu kan. Okey, mungkin ada sedikit kesimpulan ataupun nasihat daripada cikgu. Okey. Secara kesimpulannya kalau kita lihat pelajar tahun 4, 5 dan 6 akan menduduki peperiksaan ujian akhir sesi akademik pada Januari nanti Aiman. Yang mana mata pelajaran sejarah merupakan satu mata pelajaran yang penting juga kiranya untuk pelajar yang mungkin selama ni sebelum ini tak ada peperiksaan. Dalam UPSR tidak ada subjek sejarah. Kan? Aspek penulisan kita utamakan. Jadi sekarang ini sudah ada ujian untuk sejarah ini. Tujuannya kita nak melahirkan semangat rasa cinta daripada peringkat rendah lagi Aiman. Jadi cikgu harapkan agar pelajar lebih fokus dan bersungguh dalam mempelajari mata pelajaran sejarah di sekolah supaya lebih dapat menjawab soalan-soalan pada ujian akhir sesi akademik ini dengan lebih baik lagi. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Azlina Ahmad Islam, Pengarah Unit Kemanusiaan Sektor Pembinaan Instrumen Akademik Lembaga Peperiksaan KPM di atas pentaksiran sumatif yang kita belajar pada hari ini, format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah dalam mata pelajaran sejarah. Dari rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.